Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi bahagian ayat yang pertama sebelum kita masuk ayat yang kedua malam ni. Muka surat 10 tuan-puan, muka surat 10 baris yang ke-7, baris yang ke-7 dari atas, muka surat 10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tajuk dia, kita sedang bincang kategori air di dalam mazhab kita, kategori air di dalam mazhab kita ataupun dipanggil martabat air di dalam mazhab kita. Jadi martabat air ini dia ada 3 sahaja. Martabat yang paling tinggi yang pertama, martabat yang rendah sedikit yang kedua, dan yang paling rendah yang ketiga. Kita akan bincang sambung malam ni yang kedua. Sebelum tu kita akan habiskan sedikit lagi kategori air yang pertama, iaitu air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan yang lain. Itu kategori dia. Nama dia ialah air mutlak. Air mutlak tu nama. Air mutlak ini iaitu air yang mutlak, yang bebas daripada sebaran nisbah yang kekal. Itu dipanggil mutlak. Mutlak ni maknanya semata-mata air yang tidak dinisbahkan kepada nisbah yang lain secara kekal. Adapun nisbah sementara tu okey, dia tidak menjejaskan nama air mutlak. Dipanggil air mineral, tu kan nisbah. Air paip nisbah, air telaga nisbah, air laut nisbah, air hujan nisbah. Itu nisbah sementara merujuk kepada tempat ataupun sumber dia. Tapi dia tidak nisbah kekal. Kita akan bincang malam ni ada air yang hilang nama air mutlak apabila nama dia pun bertukar. Air kopi itu dipanggil nisbah yang kekal, kopi. Baik, nama dia lah air mutlak. Contoh dia kita akan sambung malam ni ialah contoh air mutlak. Itu dia punya subtopik. Setiap kategori air, kategori yang keduanya nama air, yang ketiganya contoh air, yang keempat itu sumber itu last lah. Baik, sambung malam ni contoh air tu pun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, contoh air mutlak. Seperti tebu dan gula dan sabun. Seperti di sini ni dia nak cerita contoh air mutlak, tetapi dia bagi contoh ini bukan air mutlak. Seperti tebu, ini seperti air tebu dan gula dan sabun dan umpamanya. Baik. Jadi contoh di sini tuan-puan, ini bukan contoh air mutlak. Ini contoh air yang diqaid ataupun dinisbahkan dengan nisbah yang kekal, iaitu air yang kita akan bincang malam ni kategori yang kedua. Tapi kita belum masuk lagi. Kitab kita ni dia ringkas tuan-puan, dia akan panggil apa? Dia
Tak ada paragraf tu satu, dan dia tak ada topik, subtopik dia tidak ada. Dia rangkumkan sekali kategori itu. Dan contoh pun dia sekalikan. Cuma kena tahu beza. Ini contoh apa, di bawah ni contoh apa. Jadi air tebu ni tuan-puan, dia termasuk dipanggil contoh air mutaghayyir yang kita akan bincang akan datang, bukan air mutlak. Dan tebu ni sebenarnya dia bukan air. Sebab tu kalau setengah kitab tuan-puan, contohnya kitab Bajuri Ibn Qasim, kitab Matla'ul Badrain, dia akan sebut kenapa agak berbeza. Dia nak cerita air, tetapi contoh itu bukan air. Jadi tebu dengan kelapa ni tuan-puan, dia bukan air. Niga, air tebu, air kelapa, air akar kayu dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam kategori kategori air. Dia termasuk dalam cairan. Tetapi ulama sebut juga tebu ni sebagai contoh, dipanggil ala sabili taqribil fahmi, ataupun dipanggil ala sabili tasamu, pendekatan yang simple, yang mudah orang faham, tuan-puan. Bagi contoh air yang bukan mutlak, tiba-tiba dibagi tebu, itu dipanggil cara mudah, contoh mudah, walaupun tebu itu bukan air. Tebu itu tidak termasuk air. Dia panggil cairan tebu. Kalau dia campur dengan air, tuan-puan, yang macam hari ni kita minum air tebu tu dah campur dengan air. Jarang orang minum air tebu yang solid, yang ori tu. Ori tu jarang orang minum. Kok mana pun dia campur dengan ais. Itu betul lah, itu dipanggil air campuran tebu. Tapi kalau air tebu itu betul-betul air tebu yang kita mesin keluar air, pati tebu tu, itu dia tidak termasuk air. Cuma kita panggil mudahnya ialah air tebu, tak panggil cairan tebu. Tapi asal di dalam syariat, dalam bahasa agama, dia tidak dipanggil air tebu, dipanggil cairan tebu. Dipanggil madu, cairan madu. Air kelapa dipanggil cairan kelapa. Kelapa tu dia asalnya tidak termasuk air. Dan sabun, ini contoh air yang standard yang kedua yang kita akan bincang. Dan umpamanya, dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit, seperti air hujan. Ini barulah barulah spesifik contoh air mutlak. Dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit. Dan iaitu air mutlak itu tiap-tiap air yang turun daripada langit. Kita dah bincang bulan lepas tuan-tuan, sumber air. Last sekali sumber, tu satu topik dia. Pertama kategori, yang kedua nama, yang ketiga contoh, yang keempat sumber. Jadi sumber air mutlak ni daripada dua sahaja, iaitu daripada langit dan daripada bumi. Itu sahaja. Dan tiap-tiap air yang turun daripada langit, seperti air hujan dan air embun, atau air yang keluar daripada bumi. Mana contoh dia? Seperti air laut dan air sungai dan air telaga. Maka sekaliannya air itu suci dirinya, ini pada dirinya, dan suci bagian lain ini boleh mengangkat hadas, dan juga boleh mengangkat hadas dan juga boleh menghilangkan najis. Itu dia punya kategori yang duduk last. Kita ikut susunan kita letak kategori itu per awal. Ni dia kitab kita ni, dia letak kategori itu last. Iaitu suci pada dirinya, kategori dia, dan menyucikan yang lain. Jadi dan boleh untuk menyucikan yang lain, iaitu untuk dua sahaja, iaitu untuk mengangkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Atas barang. Jadi apa saja air, contoh air ini tuan-tuan, contoh air laut ini, contoh air mutlak ini, apa saja asalkan daripada dua sumber ini, maka dia nak jelaskan lagi, atas barang apa sifat ada ia air. Maksudnya asalkan datang daripada dua sumber, walaupun jenis ataupun ciri bau warna rasa tu tak kisah. Walaupun ciri macam mana sekalipun tak kisah. Tu dipanggil atas barang apa sifat. Sifat tu ciri. Tak kisahlah macam mana ciri pun. Contoh warna, turun hujan warna merah, tak apa, air mutlak. Ciri yang kedua bau hanyir macam darah,
tapi sumbernya dari atas, hujan kita panggil. Okey, dipanggil air mutlak. Itu dipanggil atas barang sifat ini, ciri ada ia di ciri. Tak kisahlah apa saja ciri yang ada pada air itu, asalkan dia dua sumber, maka dinamakan air mutlak. Ciri warna, ciri bau dan ciri rasa. Taste dia seperti darah, taste dia seperti bangkai, bau busuk seperti bangkai, rasa seperti bangkai. Dia punya warna juga warna hitam, maka tetap dinamakan air hujan. Kalaulah air hujan turun bersih mutlak bercampur dengan bangkai, itu tak jadi isu. Itu memang dia panggil air najis. Ini air direct daripada langit, kita tadah dan baldi kita memang tak kena, tak bercampur dengan najis pun. Cuma air hujan itu tiba-tiba warna seperti najis, rasa seperti najis, seperti bangkai, baunya seperti bangkai, tetap dinamakan air mutlak. Baik, saya tuan-tuan, kategori yang pertama. Kita masuk pula kategori yang kedua. Tapi dalam kitab kita ni dia ringkas, dia panggil gaya bahasanya berbeza. Tanbihun, peringatan, dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu. Dia nak cerita air kategori pertama ni tuan, dia boleh jatuh ke kategori kedua dengan ketiga. Dengan sebab apa? Hilang dengan air mutlak ini, nama air mutlak ataupun martabat air mutlak, hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu. Air yang tersebut itu, contoh-contoh yang banyak kita sebut daripada dua sumber itu, boleh hilang nama dia dengan salah satu daripada tiga sebab. Tiga sebab ni boleh menghilangkan status air mutlak. Sebab yang pertama, sebab pertama ni dia panggil kategori air yang kedua. Kita diringkas tuan, dia tak susun cantik ikut dia punya gaya bahasa yang dalam kitab lain. Kalau dalam kitab lain, dia akan komplitkan penyusunan kategori pertama, kedua, ketiga, baru dia bincang isu-isu. Oleh kerana kitab ni matang atau peringkas sangat, maka dia akan panggil gaya bahasanya berbeza. Okay, yang pertama ni hilang air mutlak. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bertukar martabat dia ataupun standard dia ataupun kategori dia, bertukar nama. Pertamanya sebab mencampuri. Dalam kitab kita dia buat menyampuri. Dianya mencampuri. Nya tu sebab bercampur. Dia akan air bercampur tu oleh benda yang suci. Itu dia hilang nama air mutlak. Oleh benda yang suci, yang tiada jadi ia daripada air. Kalau benda suci bertukar juga status tu, tapi dengan sebab benda tu suci dan benda itu memang ada dalam air tersebut, dalam telaga tu, dalam kolam itu, itu tak bertukar air mutlak. Ini last sekali tuan-tuan, nanti last sekali saya akan sebut topik dia. Last sekali saya akan sebut tuan-tuan secara ekspres pengecualian. Pengecualian air mutlak walaupun dia berubah dengan sebab beberapa sebab, tetap nama air mutlak juga. Itu kena ingat pengecualian ada 5. Nanti itu last. Ni dia nak cerita. Yang kata bertukar air mutlak itu berubah dengan benda yang suci, yang tiada jadi ia daripada air. Bukan benda suci itu daripada air. Kalau benda suci itu daripada air, okey, maksud daripada air itu contoh lumut, okey, yang tu sebab kerana benda itu terjadi daripada air dan terkaya air itu daripadanya, dan mudah untuk dia kawal air itu daripadanya, akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibezakan akan dia daripada air. Yang ini bercampur yang tidak boleh dibeza. Maksud apa? Maksudnya, satu poin pertamanya bercampur benda itu benda suci. Poin yang kedua ni, kita ikut urutan kitab lain tu, kitab kita ni ada tambahan yang tiada jadi ia tu. Bercampur tiada boleh dibeza akan dia daripada air.
apabila dia bercampur benda suci tu sehingga tak boleh beza dengan air. Apa maksud murad dia tuan-tuan? Maksud dia benda larut. Tapi gaya bahasa kitab ni dia agak tinggi tuan-tuan. Dia poin nak cerita benda larut je. Tapi dia tak cerita pun benda poin tu. Dia cerita benda yang orang panggil bahasa yang lain. Itu kitab tua ni tuan-tuan. Dia laras bahasa itu agak tinggi. Poin dia nak ceritanya benda suci. Pertama, yang kedua, benda suci itu larut. Apabila larut, dia tak boleh beza dengan air. Tengok kita masuk kopi tu, Pak, boleh beza dengan air kopi? Tak sebati. Kalau masuk guli, tak larut, boleh beza air dengan guli, air dengan batu boleh beza. Tapi kalau masuk kopi, kopi tu dia larut. Larut tu lah dipanggil tak boleh dibeza tu. Jadi bahasa lama ni tuan-tuan, dia tak ada larut lagi. Bukan larut nama tempat tu. Parlimen larut itu lain. Larut. Ini bahasa lama. Ini makna terus kitab ni. Dia kata benda itu benda yang tidak boleh dibezakan akan benda suci itu daripada air. Okey, poin dia tuan-tuan mudah saja. Air ni dia panggil air kategori yang kedua. Apa dia kategori kedua? Dia tak sebut dah ni. Kategori air yang kedua tuan-tuan, air yang suci pada diri dia, boleh minum air ni dan tidak menyucikan lain. Dia hilang satu power. Sebab tu dia turun martabat. Apabila dia turun martabat tuan-tuan, apabila dia hilang satu power, satu keistimewaan, maka dia hilang, dia turun martabat. Kalau dua-dua keistimewaan ada, dia tak akan hilang martabat. Dia tak akan turun martabat. Dia duduk martabat pertama, kategori pertama. Dia panggil air yang paling tinggi di dalam syariat kita, dalam mazhab kita, dalam agama kita, iaitu air mutlak. Itu air paling tinggi. Dia ada dua keistimewaan. Diri dia suci dan dia ada power untuk menyucikan yang lain, untuk mengangkat hadas dengan menghilangkan najis. Tetapi kalaulah satu Allah tarik, tak boleh ambil wuduk, tak boleh bersih najis, hanya boleh minum saja, dia berada pada martabat yang kedua. Kategori yang kedua ni dipanggil air yang suci pada diri dia, boleh minum dan tidak boleh menyucikan lain. Maksudnya tak boleh menyucikan lain ni dua benda. Tak boleh ambil wuduk dan mandi wajib, dan tak boleh bersuci najis. Lain boleh, mandi biasa boleh, mandi harum boleh, mandi dengan air kopi, apa salahnya? Tak haram. Dia kata banyak sangat kopi lebih, jangan duk buang lah, membazir kita mandi. Boleh buat kenduri kopi lebih tuan-tuan. Kalau membazir je dia kata buang tu, jadi makanan semut je. Kita guna untuk mandi. Mandi wajib tak boleh lah. Mandi sunat lagi tak boleh. Sama juga wajib dengan sunat. Tetapi mandi biasa, mandi harus boleh. Basuh kaki yang bukan najis boleh. Kaki kotor bukan najis, basuh. Boleh basuh dengan air kopi, boleh basuh dengan air kelapa, boleh basuh dengan air tebu. Tak menjadi isu apa. Tapi dia hilang martabatnya adalah untuk basuh najis. Nak basuh kecil tak boleh, basuh berak tak boleh, ambil wuduk tak boleh, mandi wajib tak boleh. Kenapa? Dia hilang satu martabat. Itu kategori. Baik, settle pertama, kategori. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita tahu kategori ni jenis suci pada diri dia, menyucikan tak menyucikan lain. Baik, apa contoh air ni? Bukan contoh. Apa nama air ini? Nama dulu baru contoh. Nama air ini dipanggil, ada nama dia. Kategori itu lain. Kategori itu suci pada dirinya, menyucikan lain, itu kategori. Nama dia ada nama. Nak panggil nama apa air ni? Air ni dia ada dua nama. Pertamanya ialah dipanggil air mutaghayyir. Air tu orang tak panggil dah tuan. Orang panggil contoh. Air ni apa? Kopi. Air kopi ni termasuk dalam air apa? Termasuk dalam nama air mutaghayyir. Contoh air mutaghayyir, kopi. Itu susunan dia, struktur dia. Supaya kita tahu yang mana contoh, yang mana nama. Jangan lupa tukar. Nama air mutaghayyir itu bukan contoh lagi, itu nama. Nama air mutaghayyir. Apa dia mutaghayyir ni? Yang kita sebut tadi, air yang berair mutlak, yang masuk di dalamnya benda suci, dan benda suci itu, dan benda suci itu jenis dia larut. Masuk benda suci itu pula yang jenis larut, dan
Poin ketiga, berubah yang banyak. Kalau masuk benda suci, larut, tapi berubah imbah-imbah sahaja. Kopi lah, masuk kopi lah. Air satu baldi tumpah masuk kopi, 2-3 sudu. Berubah tak? Berubah. Panggil kopi? Tak. Orang kata ni ambil air apa ni? Air kopi. Kopi apa macam ni? Itu bukan lagi mutaghayir. Boleh buat air wuduk lagi. Walaupun kita dah masuk kopi, dia syarat dia berubah yang banyak. Apa maksud berubah yang banyak? Sehingga tak boleh dipanggil air mutlak, sehingga dipanggil air kopi. Bertukar nama air putih jadi air kopi, air masak jadi air kopi, air mineral jadi air kopi. Orang tak boleh panggil air biasa, melainkan kena panggil kopi. Itu baru dipanggil air mutaghayir. Nama pertama air mutaghayir, air yang masuk benda suci, yang larut dan berubah banyak. 3 poin itu. Contoh air mutaghayir ni banyak contoh dia. Ini dia bagi contoh tadi. Air sabun, masuk sabun tuan, bertukar. Air sirap, air limau, air melo, air kopi, air teh, banyak mutaghayir. Kalau air tu lebih 2 qalah lain. Kalau air itu banyak, itu lain. Banyak dia mesti, kalau lebih daripada 2 qalah, kekuatan 2 qalah itu lain. Dia ada kekuatan dia. Kekuatan 2 qalah, dia boleh kembali balik daripada mutaghayir ke mutlak, daripada najis ke mutlak. Nanti kesimpulan akan datang selepas kita belajar tajuk mutanajis, air mutanajis minggu akan datang. Kita akan buat kesimpulan. 2 martabat ini dia boleh kembali martabat 1 balik. Air mutanajis boleh kembali kepada air mutlak balik. Air mutaghayir boleh kembali kepada air mutlak balik. Air mustakmal boleh kembali kepada air mutlak balik. Dengan syarat banyak, 2 qalah ke atas. Yang kedua, ada syarat lagi. Yang kedua, hilang ciri dia. Kena hilang ciri. Bau dia kena hilang. Tak bau teh dah, tak bau kopi dah. Tapi selagi walaupun 2 qalah, bau kopi lagi, tetap dipanggil air kopi juga. Air kopi banyak 2 qalah. Bukan 2 kuantiti qalah tu, bukan. Isi padu dia. Setengah orang tu ingat 2 qalah, 2 biji qalah. Bukan. 2 qalah itu merujuk kepada isi padu air. Itu terma dia. Itu sifir ya. Ustaz, macam mana status air laut dirawat sehingga boleh diminum? Okey, air laut. Air laut, air mutlak walaupun tak rawat. Tu. Apabila dirawat, tak menjadi isu lah. Dah nak minum. Okey, sebelum dirawat, air laut itu status dia apa? Jawab dia air laut, status dia ialah air mutlak. Walaupun rasa dia kan macam garam, masin. Air laut garam, masin, tapi dia tetap air mutlak. Kenapa? Kerana dia asal, sumber laut. Walaupun dia ini dia punya ciri dia itu, ciri warna, tak apalah, warna laut, okey. Bau dia, bau air laut, okey lah. Tapi yang ketiga tu, ciri taste tu, dia punya apa? Rasa tu, dia berubah jadi garam. Jadi orang panggil apa? Garam, masin. Masin ataupun manis. Manis tu lain lah. Jaga air laut manis tu, kalau manis tu peluh tu, jenis peluh manis. Tok Kumpulan manis tu, tuan-tuan, wali Allah tu kan. Masa saya belajar dulu, saya pun tertanya-tanya juga, kenapa nama Tok Kumpulan manis, pengarang kitab hikam tu. Masa belajar dengan tuan guru, salah satu ilah dia kata, cerita lah ni, salah satu ilah, bukan satu-satunya ilah, salah satu sebab nama dia Pulau Manis. Apabila dia mandi di atas sungai, dulu semua mandi di sungai, dia mandi di atas, orang di bawah ni boleh ambil air ni, air mandi dia ni, air tu rasa manis. Tak bergula apa pun, bulu apanya orang sungai, jenuh bergula selori pun tak mandi. Tu karamah dia. Orang panggil karamah, benda luar biasa berlaku kepada para wali. Tu karamah. Kalau orang soleh tu, kalau benda berlaku luar biasa pada orang soleh tu, dia panggil apa? Dia panggil maunah. Jadi macam abang tanya tadi, kalau air laut sebelum dirawat tetap status dia mutlak. Kalau rawat nak hilangkan dia penciri, lagi tak ada masalah apalah.
Sebelum pun mutlak, lepas rawat pun mutlak. Nanti kita akan belajar bulan depan, minggu akan datang. Najis, air kumbahan itu isu rawat kan. Air kumbahan boleh tak rawat? Air kumbahan rawat kembali pada mutlak. Boleh. Ada cara rawat dia. Bukan tapih dengan penapis teh dah. Ada cara nak rawat dia. InsyaAllah bulan depan kita tengok bagaimana dua benda. Air mutlak kembali kepada air mutlak, air mutanajis dia boleh kembali kepada air mutlak. Air mutaghayyir boleh kembali kepada air mutlak, dan air mustakmal boleh kembali kepada air mutlak. Ada cara dia. Ada cara dia. Baik, settle. Okey. Kembali balik, kategori yang kedua ini, kategori dia suci pada dirinya, tidak menyucikan yang lain. Nama dia lah air mutaghayyir. Ada dua nama. Pertamanya air mutaghayyir. Air yang masuk benda suci, larut dan berubah yang banyak. Contoh air mutaghayyir ni banyaklah. Air Milo, air teh, air sabun, air kelapa, semua itu dipanggil air mutaghayyir. Dia ada dua nama tuan-puan. Mutaghayyir ni, dua nama tu, air mutaghayyir dengan air mustakmal. Cuma air mutaghayyir tu ada satu nama lain lagi, dipanggil air muqayyadun. Air mutaghayyirun, air muqayyadun. Ini tidak diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau nak terjemah, kena terjemah makna dia. Iaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang larut dan berubah yang banyak. 3 poin, 3 kata kunci. Itu mutaghayyir. Nama lain dia ialah muqayyad, yakni air yang diqaidkan. Itu terjemahan saja. Tapi makna dia, kenapa dinamakan air yang dinisbahkan pada nisbah yang lain? Kerana masuk suatu yang suci, jenis yang larut, yang berubah, yang banyak. Maka dinamakan air itu hilang air mutlak. Dinamakan air itu ada nisbah yang kekal. Tu dia panggil muqayyad tu. Muqayyad ni nisbah. Bahasa kita qaid. Tak dipanggil dah air mutlak. Mutlak ni maknanya air yang tidak ada nisbah yang kekal. Kalau nisbah ni sementara saja, dipanggil mineral, sementara. Dipanggil perigi, nisbah sementara, tempat. Air laut, nisbah sementara, tempat, nisbah tempat. Tapi apabila duduk dalam gelas, orang tak kenal dah. Laut ke, perigi ke, sama je. Orang panggil apa ni? Air. Tu dia panggil air mutlak, air semata-mata air semata-mata air yang tidak dinisbahkan dengan nisbah yang kekal. Baik, settle tuan-tuan. Ada satu nama lagi, ini kita akan belajar minggu depan, iaitu nama dia ialah air mustakmal. Air mustakmal. Ini penting tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau tak settle isu basic ini, judge, panggil apa? Penhukuman. Dia buat hukum tak tepat ataupun tak betul terus. Sebab apa? Sebab dia tak faham air mustakmal ini. Celup tangan, air satu baldi tuan-puan, anak celup tangan tak guna dah. Kenapa? Dah kotor dah. Kotor lain, najis lain, mustakmal lain. Jadi dua contoh ni tuan-puan. Dia air kategori kedua ada dua contoh, dua nama air. Air mutaghayyir dan yang keduanya air mustakmal. Mustakmal ni ada contoh dia, ada dua contoh air mustakmal. Itu akan datang. Dia berlaku dua tempat saja, mudah. Berlaku pada isu mengangkat hadas, ambil wudu, berlaku mustakmal. Dan air mustakmal berlaku dalam isu yang kedua, iaitu ketika membasuh najis. Tempat lain tak berlaku mustakmal. Basuh kaki, basuh yang bukan wudu, basuh biasa kaki, maka itu bukan air mustakmal. Air basuhan kaki, kalau kaki kita ada najis, dia berisiko jadi air mutanajis. Dan dia boleh juga menjadi air mustakmal. Sebab mustakmal ketika membasuh najis. Tetapi kalau najis, kaki kita tak ada najis, ada kotor sahaja, tanah-tanah sahaja, maka dia bukan air mustakmal. Dia dua kemungkinan. Boleh jadi air mutlak ataupun dia jadi air mutaghayyir. Air yang kesan tanah yang larut
bertukar ciri yang banyak, maka dipanggil air tanah. Air basuhan kaki kita itu jadilah air mutaghayyir, bukan air musta'mal. Habis, itu dua contoh. Sekali lagi tuan-tuan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Okay, hari ni malam ni satu je, iaitu nama air nama air kategori yang kedua ini, nama dia lah air mutaghayyir. Contoh dia banyak. Air apa nama itu dipanggil musta'mal itu, itu minggu akan datang. Baik, contoh. Ni contoh di sini ni. Dia bagi contoh air mutaghayyir. Mana dia? Seperti contoh air mutaghayyir ni, sabun dan air mawar dan garam bukit, dan mengubah mengubah ia benda tu akan air pada sifatnya, ini pada cirinya, ciri air akan ubah yang banyak. Dia kata air mutaghayyir ni masuk benda suci, lagi pula benda tu larut. Kalau benda tak larut, tak jadi mutaghayyir. Contoh tuan-tuan, masuk batu, kita ambil biji batu, guli ataupun batu kerikil tu, masuk dalam air satu baldi. Air satu baldi ni dipanggil air mutlak. Kita masuk batu kerikil, berubah dah air tu, berubah, tetap air mutlak. Berubah dengan sebab batu. Contohlah batu kerikil tu ada tanah sikit-sikit tuan-puan. Kalaulah tanah tu tanah merah tuan-puan, debu tu kalau debu tu kuning, maka air tu bertukar kuning. Debu tu merah, bertukar merah. Adakah jadi air mutaghayyir? Tidak. Tu penting dia punya kata kunci. Kenapa tak menjadi mutaghayyir? Kerana air ini masuk benda suci, tapi jenis benda suci tak larut. Jenis mujawir, ni bahasa akademik. Mujawir ini bahasa fiqh. Dipanggil apa dia mujawir ini? Benda yang berketul, benda yang keras, benda yang tak larut. Asal mujawir ni benda yang berjiran, maksudnya benda yang berkeras, benda yang tak larut, tak jadi mutaghayyir. Tetap air itu mutlak. Masuk biji batu tu tetap air mutlak. Kalau masuk batu, kerikil, guli, berubah pun tuan-tuan, tak nama air mutaghayyir. Apatah lagi celup tangan. Tak celup tangan kita tak ada najis pun, kotor sahaja, daki-daki ke apa ke, celup, kemudian tak boleh ambil wuduk dah. Kenapa? Kotor. Kotor lain. Air tu tetap nama air mutlak. Boleh ambil wuduk, boleh basuh kencing, boleh basuh berak, boleh mandi wajib. Adapun nak guna yang lain, tak jadi isu lah. Nak basuh baju yang tak ada najis, tak perlu air mutlak pun. Kita duduk bincang nak guna air mutlak ni tuan-puan pada dua tempat, iaitu nak ambil wuduk, nak mandi wajib, nak mandi sunat, dan nak bersih najis. Sebab itu ada sistem syariat yang ajar jenis kategori air yang sah untuk bersuci. Itu air pertama sahaja, air kategori pertama. Baik, saya tahu hilang nama air mutlak, itu kategori yang kedua. Dan kedua, dia kena berubah yang banyak. Akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya, pada air itu, nama air mutlak. Hilang nama air mutlak, dan dinamakan dia air sabun dan air mawar dan air garam jua. Sehingga tak boleh dinamakan air putih, air mutlak. Dah bertukar panggil air garam ataupun air sabun ataupun air sabun lah. Sabun ni bahasa Arab, sabun. Ataupun dipanggil air sirap, air Milo, air kelapa, air teh ais. Tak boleh panggil dah air saja. Hilang dah nama air, sehingga kena ada nisbah. Ni air apa ni? Ini air teh. Tapi kalaulah kita masuk teh,
air tu berubah sedikit, tak banyak perubahan dia, itu tak dipanggil, tak hilang nama air mutlak. Tak boleh panggil air teh. Ni air apa ni? Tak tahu air apa ni masuk benda ni. Teh, bukan nak panggil teh macam mana ni? Dia tak berani nak panggil teh. Sebab apa? Sebab perubahan itu sedikit. Dia syarat dia berubah yang banyak. Itu kata kunci ketiga. Masuk benda suci, yang keduanya larut, yang ketiga berubah yang banyak. Barulah dinamakan air itu air mutaghayyir. Serta tuan. Baiklah sekali. Last penutup dia ialah tuan. Nombor 2 tu kita sambung minggu depan. Dia ada 3 sebab itu. 3 sebab tu, nombor 2 tu dia termasuk air mustakmal. Air mustakmal, dan yang ketiga tu air najis. Air najis tu kategori yang ketiga. Dia ada 3 kategori. Malam ni kita settlekan kategori kedua. Cuma kategori kedua ni dia ada 2 nama air. Kita settlekan air pertama dulu, air mutaghayyir. Air yang kedua, nama air kedua air mustakmal, insya-Allah kita akan sambung minggu akan datang. Baik, penutup apa dia tuan-puan? Penutup dia ialah pengecualian. Pengecualian air yang berubah yang banyak. Kan kita tahu air mutaghayyir ini, muqayyad ini, dia masuk benda suci, benda tu jenis larut, berubah yang banyak, bertukar nama air mutaghayyir. Tak boleh ambil wuduk, boleh minum saja. Tetapi ada juga, ini pengecualian, kena ingatlah, ada juga yang masuk benda suci, bukan najis, masuk benda najis, bukan najis, berubah larut, berubah yang banyak, tetap nama air mutlak. Ini memang ada pengecualian di dalam sistem syariat kita. Baik, yang pertama, dia ada 5 sebab. 5 sebab ni bukan semua benda masuk benda yang masuk benda, ada yang tak masuk benda, tapi nak sebut berubah. Dia campur. Dia ada 5 saja tuan-puan. Saya sebut express tuan-puan. Yang pertama, air ni berubah dengan sebab wap. Saya tak tahu bahasa standard ke wap ni. Double AP, wap. And kita pakai juru apa lagi? Translator. Saya pun duduk KL lama dah, tapi takut lawan KL ada bahasa lain. Tepi ni kan ada bangkai. Jadi tak masuk pun dalam air bangkai ni. Aura bangkai tu sampai ke air, bau aura dia, bau bangkai. Dalam kitab sebut wap. Saya pun tak terjemah. Bahasa saya panggil wap juga. Bahasa saya panggil wap. Bahasa ibunda saya, bahasa standard, bahasa Malaysianya. Saya pun sempat juga jadi guru BM dulu, tapi wap kami, apa? Aura tu bahasa biologi. Kalau dalam kitab sebut, kitab Sabilul Muhtadin, kitab Sulamus Sibyam, Hidayatus Sibyam, dia sebut wap. Aura lah bahasa kita kan. Aura lah, kesan ni, kerana dia hampir dengan bangkai, bauan bangkai itu, aroma bangkai itu tuan, dia melekat pada air. Dia melekat pada air. Baju melekat pada baju, aroma dia melekat pada baju, melekat pada air, sehingga air ini, bauan air itu mengeluarkan aroma seperti bangkai. Tetap nama air mutlak. Sebab dengan sebab aura. Apa ni? Serapan. Boleh ke serapan? Tu alih bahasa. Wak tu dia memanglah tak tepat. Wak tu dia bahasa lama. Wak tu sistem steam. Steam tu baru panggil wak. Kukus. Apa dia? Meresap. Dia meresap lah. Kita panggil dengan sebab meresap lah bahasa kita. Okey, saya dah okey. Dia putuskan. Majoriti meresap. Okey. Jadi pertama, dengan sebab dia meresap tu. Kesam dia. Jadi air itu boleh sedup, boleh meresap aroma bangkai. Itu contohlah bangkai. Ada contoh benda lain. Contoh tu apa benda lain? Saya pakai minyak kasturi yang ori. Bukan minyak kasturi yang murah RM10 tu.
Ori ni tuan, titik saya kita calik. Tangan kita ni tuan, ni bukan sehari, berhari-hari dia bau kasturi ori ni. Dan kalau kita pegang gelas tuan, air dia ni akan bertukar aroma dia macam kasturi. Air ni bauannya seperti kasturi. Kita minum seolah-olah minum kasturi. Adakah mutlak? Tetap mutlak. Kenapa? Kerana dengan sebab meresap air itu kesan daripada aroma daripada luar. Tetap nama air mutlak. Okey, satu. Yang kedua tuan, sebab yang kedua berubah dengan sebab masuk sesuatu yang mujawir, yang tak larut. Ini tak disebut tadi. Masuk dengan sesuatu yang tak larut, yang mujawirun. Mujawir itu bahasa termasyarut lah. Contoh apa tuan? Tadi kita bagi contoh batu kerikil. Contoh yang keduanya ialah kayu gaharu. Kita ambil kayu gaharu tuan, sepotong kayu gaharu, kita masukkan dalam baldi besar. Kita masukkan kayu gaharu. Kayu gaharu tu jenis dia mujawir, jenis dia tak larut. Walaupun dia berubah ciri ni salah satunya warna dia tak berubah lah. Biasanya warna putih, cuma dia ubahnya aroma, bau. Bauan dia akan bertukar seperti bauan gaharu. Tetap dinamakan air itu, dinamakan air mutlak. Walaupun kita kata ini air kayu gaharu dah ni, boleh panggil air kayu gaharu ni, ya, tapi tetap air mutlak. Kenapa? Kerana sebab masuk benda mujawir. Itu dua contoh sahaja, banyak lagi contoh lain. Sebab yang ketiga tu, dia ada 5 sebab. Sebab yang ketiga berubah dengan sebab benda yang jadi, benda yang sebati, ataupun benda yang terjadi daripada air, benda yang asal daripada air, benda yang berada daripada air, bukan dicampak, memang dia ada asal daripada air. Ini biasa berlaku di kolam dan juga di telaga, ataupun di laut pun boleh. Contoh tuan-tuan, telaga kita, telaga orang dulu, dalam telaga itu dia ada lumuk. Lumuk kita campak tak, memang dia ada daripada asal, naik sendiri. Ataupun pokok kiamban yang tumbuh sendiri, tidak ditanam. Bukan kita campak tak. Kalau campak tak boleh. Kalau bertukar jadi warna air itu air hijau, lumuk, bau pun seperti lumuk, warna pun seperti lumuk, tetap air itu boleh diambil wuduk, boleh dimandi wajib, dan boleh basuh kencing dan juga basuh najis. Itu contohlah air kiamban dan juga lumuk. Dan yang keempat tuan-tuan, berubah dengan sebab sesuatu yang sukar untuk dijaga. Ini banyak ni praktikal dengan kita yang nombor 4 ni. Ada orang tanya, nombor 4 ni banyak kes berlaku, iaitu apabila aliran air itu daripada tempat aliran dia itu mengeluarkan bauan yang tidak selesa. Walaupun bauan itu seperti najis, tetap dia tidak jadi air mutanajis. Okey, sebab apa yang keempat ni berubah dengan sebab sesuatu yang sukar untuk kita kontrol, untuk kita kawal. Mana contoh sukar kita kawal? Contoh yang pertamanya ialah tempat laluan air itu, tempat laluan air. Laluan air ini menyebabkan bertukarnya air kita dengan sebab laluan dia, tempat aliran, tempat laluan. Seperti batang pahit kita tu pan, kita buka saja. Ini contohlah, kalau dulu bukan batang pahit, contoh lagi ni batang pahit, kita buka saja dia keluar air karak tu, ataupun keluar baunya, bukan klorin itu lain. Bau itu tak tahu macam mana bertukar warna tu. Contohlah, lama 2-3 hari tak ada air, begitu buka pertama tu kan, kotor kan. Kotor itu adakah dihilang mutlak? Tak hilang mutlak. Tetap boleh ambil wuduk, cuma kita tak selesa lah. Tak selesa tu lain lah, nak cerita hukum dulu. Boleh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini contoh yang kedua ni, isu dulu orang tanya pasal air yang digali telaga, gali telaga atau sumber mata air itu hampir dengan benda yang sukar untuk dikawal. Apa dia? Contohnya, dia telaga dia ni berhampiran dengan kubur. Air pun bau bangkai. Maka air itu mutlak.
boleh minum. Bahkan nutrisi dia tinggi, mineral dia tinggi, magnesium, kalsium, kalium, fosforus, macam-macam lah, mineral dia tinggi. Ada orang kata tak lalu, tak apalah, tak lalu tak payah minumlah. Nak cerita hukum boleh. Kenapa? Kerana dia sumber air itu, bauan dia dengan sebab apa? Dengan sebab sukar untuk kita jaga. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kalau telaga juga, contoh telaga ataupun mata air, yang biasanya telaga ni tuan-puan, orang dulu ada akar kayu di bawah tu, di bawah telaga, dekat mata air tu, mata air terpancuk keluar. Dalam telaga itu kebetulan ada akar pokok. Kalau akar pokok rambutan, dia bau macam rambutan. Akar pokok petai, dia bau macam petai. Adakah berubah? Tak berubah. Walaupun bau sebiji petai, tak berubah. Boleh minum. Minum memanglah boleh tuan-tuan. Ini bukan isu minum ni. Boleh ambil wudu, boleh mandi wajib, dan boleh basuh kencing dan sebagainya. Habis. Dan last sekali yang kelima tuan-tuan, berubah dengan sebab asal kejadian air atau dengan sebab lama bertakung. Ni asal kejadian air ni maksud apa tuan-tuan? Ini dah kita dah sebut awal tadi, iaitu kalau kita gali telaga ataupun sumber air terpancuk keluar itu, keluarnya mata air itu dalam keadaan yang berubah ciri, tapi sumber asal itu dipanggil asal kejadian air. Jadi sumber asal air keluar terpancuk saja, bukan warna putih, warna merah mata air kita ni. Bukan dengan sebab aliran air, itu nombor lain, nombor 4 tadi. Ini dengan sebab keluarnya terpancuk, kita gali mata air, keluar saja mata air terpancuk, warna merah, baunya seperti darah, baunya hanyir, rasa seperti darah, tetap tak berubah, nama air mutlak. Tu dipanggil. Ya. Ustaz, macam mana dengan air aircon? Air aircon. Kalau air dia menitis kan? Kita tak satu malam kat balik. Boleh tak? Boleh tak ambil? Okey. Aircon ni asal dia air. Betul tak? Asal dia air, bukan cairan. Kalau asal dia air, walaupun dia datang, dia menitis, dia tak melalui proses, tak bercampur dengan benda yang najis. Tak bercampur dengan benda najis. Kalau bercampur dengan benda, bawah ni memang cantik lah, tapi dia proses atas ni, contoh bercampur dengan benda tu tak najis, benda suci, itu tetap boleh digunakan. Air aircon boleh digunakan untuk ambil wudu, boleh digunakan untuk mandi wajib. Habis apa dah? Itu contoh dia. Last sekali yang kelima tu, berubah dengan sebab asal pun air atau asal punca air tadi, ataupun dengan sebab lama bertakung. Kalau lama bertakung sama juga. Contohlah air ni bertahun-tahun, berbulan-bulan, sehingga dia bertukar warna, jadi hitam air tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab lama duduk dalam tempat. Tetap dinamakan air mutlak. Wallahu a'lam tuan-puan. Ini kita bincang isu ni tuan-puan. Dah habis insya-Allah minggu akan datang kita akan sambung kategori yang kedua. Ada satu air lagi yang kita tak sempat malam ni, iaitu air mustakmal. Air mustakmal tu agak praktikal lah, benda-benda ni tak jangan isu pun. Kita dah bincang ni tuan-puan, dia panggil apa kita bincang ini? Syarat sah nak guna air sebelum solat. Itu penting tu. Kunci kita duk bincang, kena guna air yang sah untuk ambil wudu. Sila air tuan-puan, tidak sah solat kita. Contoh dia, guna air yang bercampur dengan benda yang suci, tapi larut, tak sah. Contohlah tuan-puan, dia air ni air kelapa. Air kelapa tinggal sikit-sikit lagi bawah tu kan, air kelapa lah. Lalu dia buat basuh kencing. Dia buat basuh kencing. Air itu memanglah dia panggil bawah itu tuan-puan, bawah tu dia kata ini air, tapi dia bercampur dengan kelapa, dia berubah dah. Kalau melainkan dia dah hilang dah kelapa tu, dah tinggal ketuk ais dia, yang tu boleh basuh kencing, dengan ketuk ais. Tapi isu yang kita nak sebut ini, dia basuh kencing dengan air kelapa, tidak sah. Dia tak perasan,
Dia ingat boleh, maka dia pun pergi solat. Maka status solat dia tidak sah. Kenapa? Kerana wuduk dia bukan isu wuduk, kerana najis. Dia bersuci najis yang tidak sah. Jadi kita duk bincang ni tuan, dia termasuk syarat sah sembahyang. Itu syarat sah sebelum sembahyang. Dalam sembahyang kena jaga pula. Dalam sembahyang tu kita akan bincangkan datang pula. Dalam sembahyang lagi penting, kena jaga. Kena jaga apa? Kena jaga syarat sah dalam sembahyang. Yang kita duk bincang ni perang. Syarat sah sebelum. Dalam itu syarat sah dalam. Syarat sah dalam sembahyang lagi praktikal dengan kita. Lagi penting untuk kita bincang. Iaitu syarat sah sembahyang seorang diri, syarat sah sembahyang jadi imam, mengikut imam. Contoh tu pun macam mana? Ini banyak apa panggil isu tempat-tempat lain. Iaitu kita tak bincang lagi, tapi saya sebut awal tuan, mungkin lambat lagi kita bincang, topik itu lambat lagi. Iaitu dalam solat ni tuan, dia panggil solat, dia panggil protokol menghadap Tuhan, tu dia panggil solat. Solat tu nama, terjemahan dia ialah protokol ataupun perbuatan dan ucapan menyembah Tuhan. Itu dipanggil, ringkas dia panggil sembahyang. Sembah Tuhan yang bernama Allah. Yang tu mana Allah. Maka dia ada syarat dia. Dia ada ucapan. Biasanya tuan, dua ni, pertamanya ucapan, yang kedua perbuatan. Perbuatan ni jangan orang buat silap. Cuma buat silap pada pergerakan lebih saja. Pergerakan 3 ke atas kita selalu bincang, batas solat dia. Tapi banyak berlakunya ada pada skrip. Dia Allah gubal skrip, baca ikut skrip yang betul. Kalau tak betul skrip, maka status sembahyang tidak sah. Status sembahyang tidak sah. Sebab itu tuan-puan, yang perlu kita jaga sembahyang seorang diri dan juga kita sebagai imam. Ucapan ni mudah, saya nak cerita mudah aja. Ucapan ini basic dalam fiqh, bukan tajwid. Tajwid dia tinggi payawan dia. Dalam fiqh ni tuan-puan, jangan bertukar huruf. Itu saja. Dia agak rendah piayawan dia. Jangan bertukar huruf. Kalau bertukar makhraj, sebut makhraj orang lain, menyebabkan tidak sah. Kenapa? Kerana bertukar huruf, bertukar makhraj, itu tidak sah. Ya. Bertukar huruf. Okey, contoh. Ni contoh bertukar huruf yang tidak sah. Contohnya, dia sebut huruf sin tapi jadi sad. Si. Dia si. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia sebut sira bukan sad. Kena sebut sira. Itu bertukar huruf. Ataupun dihilangkan huruf. Sama aja. Tak cukup huruf, tukar huruf, sama. Kalau tak cukup huruf, Bismillahirrahmanirrahim, ba tu dia sebut tapi tak dengar. Dia jadi macam tak sebut. Bismillahirrahmanirrahim, dia ba, bismillah. Tu dia panggil bertukar huruf. Sebut huruf lain. Baik. Dia tuan-puan ada 2 hukum. Saya nak ringkaskan, kita dah nak solat. Saya nak ringkas tuan-puan. Hukum sembahyang orang yang bertukar huruf, ataupun orang dalam bahasa akademik. Saya ambil bahasa akademik. Saya ambil bahasa fiqh. Maksud akademik ni bahasa fiqh. Bahasa fiqh ni tuan-puan, dia ada 2 terma. Pertama ialah sembahyang orang yang qari. Bukan qari taranum, bukan. Qari dalam bahasa Arab, orang yang pandai mengalunkan seni suara. Itu bahasa Arab. Bahasa fiqh lain. Bahasa fiqh apabila sebut qari, orang yang baik, walaupun tak tepat, orang yang baik, bacaan yang wajib dan sembahyang. Itu qari. Terma dia. Terma dia tuan-puan. Pertama, hukum sembahyang orang yang qari, settle, sah dirinya dan sah diikut.
Qari. Maksud apa qari? Orang yang baik bacaan wajib. Bacaan wajib ada 5. Hak sunat tak baik, nama qari dia. Jangan baca hak tak baik tu. Maksudnya hak tak boleh dibaca tu, jangan baca. Contoh, Rabbighfirli. Dia tak boleh baca. Tak boleh baca, jangan baca. Bahaya, takut batal sembahyang. Kenapa jadi batal? Memasukkan bahasa ajnabi. Di dalam sembahyang tuan-puan, dia yang dibenarkan 3 bahasa saja. Jangan masukkan selain daripada 3 bahasa. Pertama bahasa Quran, yang kedua bahasa doa, Rabbighfirli itu doa. Yang ketiganya ialah zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, boleh dimasuk dalam Quran. Tetapi kalau kita sebut bahasa kita tak masuk Quran, tak jadi zikir, tak jadi doa, jadi bahasa kita, bahaya. Boleh membatalkan sembahyang. Tapi orang qari ni tuan-puan, dia tak belajar sunnah Rabbighfirli, tak boleh baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau dia baca, dia hantam je. Tak jadi Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau Rabbighfirli tidak ada makna. Jadi bahasa dia bertukar makna. Rabbighfirli ni ghafara, asal daripada ghafara. Dia boleh baca Fatihah. Dia ada 5. Pertamanya Fatihah, pertamanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pertama, 5 ni tuan-puan, 5 ni baik bacaan dia. Qari nama dia. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat selepas tahiyat akhir, yang kelima salam. 5 ni bacaan dia baik. Walaupun tak tepat tak apa, maksud baik dari segi fiqh. Tepat tak? Okey, dinama qari dia. Diri dia sah sembahyang dan boleh diikut. Yang kedua, ini kita nak bincang. Yang kedua ni penting. Apa kalau orang tanya tuan-puan, berkisar pada 2 ni je hukum dia. 2 ni tuan-puan, nama dia lah ummi. Ummi itulah anak kita panggil ummi. Tapi ni ummi makna lain. Ummi ibu itu bahasa Arab. Tapi ummi ni lain. Apa dia ummi dalam fiqh? Ummi dalam fiqh orang yang tidak boleh baca 5 bacaan wajib, dipanggil ummi. Tak kisahlah tempat mana-mana dia silap, dia tak boleh baca, dinama ummi dia. Bacaan yang tak betul, bukan tak tepat, tak betul dalam fiqh dinamakan ummi. Maka ummi ni ada 2 pula tuan-puan, ada 2 pembahagian. Pertamanya ialah ummi yang taksir daripada belajar, ummi yang cuai daripada belajar. Hukum dia, diri dia tak sah sembahyang dan orang lain tak sah diikut. Itu hukum dia. Saya ulang tuan-puan, kerana dia basic. Ummi ni yang pertama, ummi kita dah tahu dah, orang yang tak betul bacaan wajib. Tak betul bacaan sunat, tak dipanggil ummi. Contoh dia tak betul bacaan sunat. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Dia baca walhamdulillahi kathira. Dia tukar sa jadi sin. Kathira jadi kathira. Tak dinamakan ummi. Tapi jangan bacalah, bahaya, boleh membatalkan sembahyang. Memasukkan perkataan lain tak dibenarkan dalam Quran, dalam solat. Kalau tak boleh baca, jangan baca. Itu je, mudah je. Jangan buat payah-payah. Kerana sunat. Kalau boleh baca sunat, kita terus baca. Tak boleh baca, tak apa, baca wajib. Jadi ummi yang pertama ni tuan-puan, dia panggil orang yang tak betul bacaan dengan sebab kecuaian daripada belajar. Tu dipanggil ummi, bahasa akademik ummi taksirun, ummi yang cuai, lalai daripada belajar. Fatihah dia tak belajar pun, takbir tak belajar pun. Kalau dia belajar tuan-puan 6 bulan dah boleh dah. Tapi oleh kerana lalai dia, leka dia, tak cakna dia main hantam saja. Kalau belajar pun seorang diri baca, itu tak dipanggil belajar. Belajar ni Nabi belajar direct daripada Jibril. Walaupun Nabi ni tuan-puan, Allah boleh ilham kepada dia direct, boleh. Tetapi konsep pembelajaran dalam sistem agama, Allah nak tunjukkan kepada manusia, Allah rupakan malaikat jadi orang. Rupakan malaikat jadi orang. Jadi seorang sahabat Nabi untuk bertemu dengan Nabi dan bertalaqi. Jibril baca, Nabi dengar. Kemudian Nabi baca, Jibril dengar. Itu dia panggil bersanak tu.
Mula-mula Jibril baca, Nabi dengar. Kemudian Nabi baca, Jibril dengar, dan Jibril akan tasahih betul ataupun tidak. Itu cara. Sedangkan Nabi tuan, dia boleh auto, pandai Allah ilham kepada dia, bacaan yang paling tepat adalah Nabi. Orang lain tak boleh challenge. Abu Bakar tuan, tak boleh challenge Nabi. Walaupun Abu Bakar dha yang paling tepat sahabat Nabi, ialah Abu Bakar menyebut huruf dha yang paling sempurna. Orang lain tak boleh, sahabat-sahabat lain tak boleh sempurna macam Abu Bakar. Tetapi dia tak boleh challenge Nabi, sempurnanya sebutan Nabi. Okey, settle. Yang kedua, ini. Yang kedua ni tuan, ummi yang kedua. Yang pertama saya terah, tak sah dia sebab solat dia pun tak sah, orang lain ikut pun tidak sah. Yang kedua, nama dia ummi ghaira taqsirun. Bahasa Melayunya, tak pandai baca, bukan dengan sebab lalai, bukan dengan sebab kecuaian daripada belajar, bukan. Dia dah belajar, dia dah belajar bertemu guru, belajar mengikut proses yang betul. Macam mana proses yang betul? Pertamanya guru yang betul, yang kedua masa yang betul. Jangan guru tu dah betul dah, bukan guru yang ikut Adam lah. Guru betul, masa tak betul. Maksud apa? Normalnya orang belajar, standard umumnya orang belajar ni, Fatihah ini sekurang-kurang 6 bulan ke atas baru sempurna. Tapi dia pergi sebulan tuan, dah rasa payah tuan, tarik gear Gustan ataupun tarik handbrake terus, tak pergi. Mengaji apa macam ni, dia semua tak betul. Bismillah tegur lah. Jangan kata waladha ni, ba tu tak betul, main bass. Tegur kata bukan bass, B. Bismillah B. Bismillah B. Lah tegur lari dia. Mengaji apa macam ni, dia kata. Tua-tua ni tegur pula garan. Tak ada orang tua tegur garan tuan. Kalau kita budak-budak dulu lain lah, tegur buat rotak. Jadi ikut standard, proses dah betul, guru yang betul, masa yang betul, tapi tak boleh dia sebut. Tengok tak boleh di mana? Dimaafkan. Hukum dia tuan, orang yang macam ni ada 2 hukum. Contoh dulu sebelum hukum. Contoh tuan, dia tak boleh sebut di huruf, apa contoh dia? Ghairi maghdu, ataupun huruf sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sebut huruf sin ini jadi huruf sa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Slang. Slang tak apa. Slang tak tepat lah. Saya bunyi slang Kelantan contohlah. Jawa bunyi Jawa. Tapi slang dia kalau lari makhraj, itu bukan lari slam, bukan slam tu. Itu apa ni, jadi Jawa tu. Baca Quran jadi Jawa tu tak boleh. Tak apa. Huruf dha dia, contoh huruf dha tak bertukar dah huruf lain. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Dha ni tu dia itbam. Istighna, huruf itbam mesti tebal, tak boleh dinipiskan. Bukan istifal, huruf itbam, huruf tebal. Ketebalan berbeza mengikut tarik, berbeza. Tak apa yang tu, asalkan dia ada guru je. Macam saya, guru saya tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Tapi lam tak tebal. Ada orang dha tebal, dia hantam dengan lam tebal. Ghairil, orang tebal tu apa nah? Ghairi tak tebal, nipis sipal. Ghairil tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Lam itu tuan, kalau orang tak peka, dia tebalkan lam. Tebal lam itu salah dari segi ciri, sifat, huruf, tetapi dari segi fiqh sah. Itu fiqh dia ringan. Kalau
Dhalin. Ya, hantam lam tebal. Dia lam ini dia kena sopan santun dia, nipiskan dia. Jangan kasarkan lam. Tapi dia tebal lam dan dia hantam lam dengan lin. Syaddah, syaddah. Ya syaddah, tetapi karakter jangan diubah. Lam ini karakternya lembut, sopan santunnya kena jaga. Lin saja. Tiba-tiba lin, terkejut kita. Itu sudah mengubah karakter dia. Jadi brutal. Jangan brutalkan lam. Jangan tomboykan dia. Dia kena lemah lembut. Tapi adakah salah? Ya, salah segi tajwid, tetapi sembahyang tidak menjejaskan. Sebab itu kita nak cerita kepada tuan-puan supaya ada orang yang tak tahu piayawan fiqh menyebabkan dia salah salah menghukumkan orang. Asal orang ni sah, tetapi dia hukumkan tidak sah. Kalau orang ni tak sah, ada dia hukum sah pula, atau balik pula dah. Memang tak sah orang ni, dia hukum sah. Kenapa? Dia kata, alah, kan Fatihah tu dia pun tak tahu pun. Fatihah tu ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Fatihah tu dia bunyi, Fatihah tu dia ingat semua jadi Fatihah. Tak Fatihah lah tu. Kenapa? Dha bukan dha, dia sebut dal, waladdallin. Mau tak jadi dia sebut makdu. Mana ada makdu? Ghair di mana? Mau au. Jangan terlebihlah. Terlebih jadi maraq pula. Maraqdu. Maraqdu bi alaihim. Ada orang baca tu kan, tukar makhraj. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan him. Pula. Contoh tu mana dah settle dah contoh. Kanas kena sebut sin, bagi jelas sin. Jangan bertukar huruf. Tiba-tiba tak jelas sin. Kenapa tak jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas sin. Kenapa tak boleh jelas? Kerana tak mampu pelak dia, tak mampu sebut dia. Nombor dah dia ikut masa berbulan-bulan dah. Cuba tak boleh. Maka dipanggil dia ini orang yang ummi, ya. Tetapi ghair taksir, bukan termasuk orang yang cuai daripada belajar. Orang macam ni hukum dia tuan-puan ada dua. Qaul yang pertama, mu'tamad, mengatakan sah diri dia solat dan sah untuk kita ikut. Boleh. Selamatlah kita ikut. Kalaulah ada orang yang jenis pelak-pelak sampai tak terkeluar huruf ini. Yang kedua tuan-puan, qaul yang dhaif, iaitu tidak sah. Kenapa? Kerana dia ummi. Asal ummi dia tidak sah. Ini qaul dhaif lah. Maka kita ambil qaul yang pertama, sah dirinya asalkan dia belajar. Tapi ingat, jangan belajar yang tak ikut proses. Kena ikut proses. Ramai ni belajar tapi tak ikut proses. Tak jadi, dia anggap dia tak belajar. Dinamakan dia belajar, yang dimaafkan tuan-puan, kena ikut proses guru yang betul dan masa yang betul. Dia pun dah cuba. Jangan dia ikut proses. Ada guru belajar bertahun-tahun tapi tak cuba, itu tak boleh. Ada orang belajar mendengar, tak cuba membaca depan guru. Dia petua nak belajar ni. Saya ni antara orang yang payah tuan-puan, orang yang payah belajar. Maksudnya lidah saya ni dia agak kerah. Sebab tu kalau tuan-puan dengar saya baca, dia kerah, dia tak lembut. Bunyi tak Jawa lah, sebab saya bukan Jawa. Kerah bacaan itu. Sebab saya daripada kecil lagi dia pelet. Saya tuan-puan, di katam saya tak boleh sebut R. Roh, saya akan sebut roh. R tak boleh. Kalau dulu tu berlatih dulu sebut R tu tak boleh. Bergerak lidah ni tuan-puan, tingkatan 5 baru saya okey. Tingkatan 3 saya masih ingat, memang R tak boleh. R tak boleh sebut R. Ra memang tak boleh. Cikgu pun tahu dah. Tapi alhamdulillah cuba kan buat berlatih tuan-puan. R ni getarkan, pagi-pagi getar. Cikgu suruh buat dulu. Marah cikgu. Getarkan, kita tak boleh getar. Sekarang ni dah boleh, dah mudah lah. Tak boleh nak getar. Tak boleh. Agak kasar tuan-puan bahasa saya.
Tetapi petua dia tuan-puan, saya jumpa di Kedah, musafir daripada Kelantan. Saya jumpa di Kedah ni seorang guru tua juga. Sekarang ni masih ada umur dekat 90. Tuan Guru Haji Hashim, saya panggil Pak Lan. Dia ini murid tua lah, murid kepada Syekh Ibrahim Al-Makki Al-Misri, guru yang pertama kerajaan Kedah dulu, Sultan Kedah. Yang tuan-puan tengok ada gambar Sultan yang soleh tu. Sultan tu bawa seorang Mesir, seorang panggil apa, hafiz Quran. Jadi apa? Jadi imam masjid Bandar Al-Ustar tu, Masjid Zahir tu. Kalau tuan-puan pergi di Kedah, Masjid Zahir, tuan-puan tengok senarai imam dia ada. Daripada awal sampai hari ni dia ada senarai imam dia. Ada Syekh Ibrahim Al-Misri. Dia belajar dengan Syekh Ibrahim Misri, dan dia ni boleh tarannum. Saya belajar dengan dia tuan-puan, tak lama, dalam 5-6 tahun je. Lepas tu barulah balik datang, habis 5-6 tahun tu barulah balik sini. Saya duduk 13 tahun di sana, baru bertemu. Baru akhir dekat nak balik baru bertemu. Dekat nak habis mengaji dah baru bertemu. Dalam 5-6 tahun saja. Tapi kesan saya mengaji dengan dia tuan-puan, olehkan dia ni mursyid, orang panggil pakar. Dia tahu bagaimana ubah kita. Alhamdulillah boleh sikit-sikit lah. Tak boleh balik sebab tu saya jangan jadi imam. Kerana saya ni tak berapa layak sangat jadi imam. Kalau orang lebih lagi kena bagi. Mana-mana tuan-puan, memang saya tak akan jadi imam. Melainkan orang tolak sangat tak payah lah tu. Sebab kita kenal diri kita. Ada satu ni penutup tuan, jangan bimbang. Hari ni memang lama tuan-puan. Ada satu, saya jadi imam di masjid apa tu? Masjid besar Gombak. Masjid besar Gombak. Saya walaupun saya baca khutbah, saya akan bagi kat imam. Walaupun dalam fiqah tuan-puan, dalam fiqah, orang yang membaca khutbah itu afdal jadi imam. Jangan bagi kat orang lain. Tapi oleh kerana kita kenal, kita tahu kita tak berapa elok sangat, hanya sah saja, afdalnya tidak ada, maka kita bagi kat imam. Hari tu pula tuan-puan, imam tolak, imam tak nak. Imam kata tak apalah, ustaz lah. Sudah. Kita pun jadi imam. Ada di 4 orang imam masjid Taman Seri Gombak tu. Khairiyah, Masjid Khairiyah Taman Seri Gombak, dia 4 orang ramai imam. Ada imam yang saya tolak, dia tak nak pergi. Kena saya tu, saya balik baca khutbah atas, turun jadi imam. Lepas jadi imam, ada seorang datang tegur saya. Ni berani, bagus dia ni. Datang tegur saya, cakap bahasa Arab. Saya pun boleh trace, ini bukan Arab betul ni. Dia ceritalah, dia tanya saya nama apa itu. Saya pun tanya nama pun dalam bahasa Arab. Lepas tu dia pun pujilah. Mula-mula tu saya ingatkan dia nak tegur khutbah saya tak betul. Kebetulan saya masa tu saya tak baca tab. Ikutkan peraturan Selangor kena baca tab. Tapi di masjid tu dia agak longgar sedikit dulunya. Sekarang ni taklah, sekarang ni baca tab. Dia kata entah punya khutbah jayid, bagus. Dia pakai mask tu tak nampak rupa, pakai mask tuan-puan. Tapi dia kata entah baca surah tadi, baca surah, saya baca surah والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به, dia tegur fawasatna bi jamaah. Ada imam tu dia mari tegur cakap bahasa Arab, tapi imam tu dengarlah. Jadi dia kata saya punya bacaan fawasatna bihi, dia kata asma'ul, saya dengar kamu baca. Dia kata bukan huruf sin, bukan huruf sin, fawasat asas sin, fawasat. Dia kata saya baca huruf sad, fawasat saya baca. Saya pun cakap kat dia, mungkin saya tersilap tadi, tapi saya confident saya baca huruf sin. Saya pun tanyalah imam ni, dan imam duk pakat dengar ni, 3 orang imam tu. Imam kata, imam duduk belakang saya, patut imam kena tegur. Sebab tuan-puan, kalau salah bacaan di belakang kena tegur, tak boleh biarkan. Kalau fawasatu nabi jam'ah, wajib imam tegur. Imam tu kata apa? Saya tanya imam tu seorang yang hafiz, dia lah sepatutnya jadi imam, dia hafiz, tapi dia bagi saya. Dia kata saya pun tak perasan ustaz, tak ada dengar apa saya. Kata kalau perasan memanglah dia kena tegur. Tanya imam seorang lagi, macam mana? Saya pun tak ada perasan juga, dia kata. Jadi ala kulli halnya, kata tak apalah, saya terima, bagus. Dan saya kata ucap dia terima kasih kerana tegur saya.
Mungkin dia duduk jauh, mungkin dengan kefasihan kita pun tak cekap, dan dia akan jadi tebal. Kita dah sebut fawasata nabihi jama'ah. Mungkin dia duduk jauh tuan dengan fawasata. Lalu dia kata apa? Dia ni last sekali conclusion lah, dia buat khalasah. Dia kata, maaflah, dia kata, ustaz, saya ni, dia kata, dia cerita doktor dan nama lah. Oh, dia doktor punya. Dia doktor dalam bidang Quran. Saya tanya dia, ustaz ni, saya panggil ustaz lah, saya nampak tahu dah walaupun dia pakai seluar, orang yang alim ni. Saya kata, ustaz belajar mana? Dia kata, saya min Mesri. Oh, Mesir. Dia kata, Mesir asli ke? Tak, dia kata, saya asal Pahan. Oh, Pahan. Rupanya orang Pahan datang. Dia asal di Pahang, datang singgah masjid tu tepi jalan, singgah semayang. Dan dia ini doktor dalam bidang qiraat. Oh, alim lah, memang betul-betul alim. Dan dia buka tahfiz, dia bagi kat saya kad, memang betul nama dia doktor, ustaz doktor, dan dia degree pula di Mesir, Syubra degree dia, master dia saya tak tahu, dan dia punya PhD dia di UAE, PhD dia UAE. Tapi bagus dia tuan-puan, dia betul. Apabila orang yang alim ni dia peka, setiap huruf kita sebut dia akan peka. Macam kita lah, kita belajar fiqah, kita tahu orang silap tuan-puan, sebab itu bidang kita. Orang silap rokok, orang tengok rokok makruh pun kita nampak. Orang dia tak alert ni, dia tak nampak pun makruh ke apa, dia tak nampak. Jadi kita ucap dia terima kasih kerana tegur kita. Alhamdulillah tuan-puan. Lepas tu orang panggil apa, saya pun lagi ada modal lah. Lepas pada hari tu, orang nak tolak saya kata saya tak boleh. Lagi-lagi lah di masjid tu lah. Tapi ada jugalah jenis ketegak tuan-puan, kita tolak dia tak nak juga, kita terpaksa lah. Kena baca jugalah, jadi imam jugalah. Wallahu a'lam. Itulah dia tuan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Sekiranya kita tahu piawaian ini mudah untuk kita panggil menghukumkan, dan kita mudah nak follow. Ada satu masjid tempat saya mengajar, bukan masjid surau tuan-puan, jarang-jarang lah iman baca dengan makhraj seolah-olah bertukar. Apa saya lupa dah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, saya lupa dah. Ada tempat yang saya mengajar, tapi dia jarang-jarang jadi imam lah. Time dia jadi imam. Tapi kenapa kita boleh ikut dia? Di tempat itu ada kuliah pengajian. Kuliah pengajian apa? Kuliah pengajian Quran. Dan dia ini mengaji juga. Sebab apa? Sebab bacaan lain cantik. Saya dengar alhamdulillah dia cantik, Ar-Rahman dia cantik. Situ je, satu huruf tu je dia bertukar. Maknanya mungkin ada ihtimal. Mungkin ihtimal dia ummi, tapi yang taksir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.